الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kitab Salat Istisqa. Ini kitab berkenaan dengan sembahyang minta hujan. Hadis 515. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. Riwayat daripada Abdullah bin Zaid bahawa Nabi SAW meminta hujan, berdoa meminta hujan, lalu Nabi SAW membalikkan selendangnya. Jadi ini berkenaan dengan semaya minta hujan. Pada minggu yang lepas kita telah bicara sedikit sebanyak. Itu di antara semaya yang kita kerjakan secara berjemaah, semaya sunat. Selain daripada semaya 2 hari raya, semaya minta hujan lah. Dan dia ada banyak persamaan. Antaranya dikerjakan 2 rakaat dan ada khutbah. Kalau mengikut Imam Syafi'i, kaifiat dia tu sama juga. Dia ni dengan ada takbir zawaid 7 kali Allah Akbar daripada takbir ihram pada rakaat yang pertama, kemudian 5 kali pula setelah daripada bangun daripada rakaat yang pertama. Jadi dalam riwayat ini menyebut kepada kita semaya istisqa itu Nabi SAW mengerjakan bila mana lama tidak hujan, tanah kering, pokok-pokok mati, air sungai pun tak ada, air telaga pun kering, binatang-binatang kurus, macam-macam lah keadaan bila mana kering ni. Mana kita duduk dalam keadaan yang panas, maka pada ketika itu boleh kita dengan merendah diri minta kepada Allah SWT supaya hujan itu turun. Beza semaya dua hari raya dengan semaya minta hujan ni, kita pergi dalam keadaan tadarruk, merendah diri, dalam keadaan beristighfar, memakai pakaian yang biasa. Berbeza dengan 2 hari raya, kita pakai pakaian terbaik, agak jangoklah untuk 2 hari raya ni. Tapi untuk semaya istisqa ni dalam keadaan merendah diri. Kemudian dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW membalikkan selendangnya. Mana Nabi pakai baju, Nabi SAW letak kain selimut ataupun kain selendang di atas bahu dia. Jadi Nabi pun pusing lah. Pusing itu maknanya Nabi SAW pegang ujung apa? Nabi SAW pegang dengan tangan kanan dia ujung sebelah kiri bawah. Jadi kalau dia pakai lidah ni, dia tak atas bahu dah, dia tak atas bahu tu, dia pusing. Kalau mengikut dalam syarah hadis ni, cara pusing lidah ni, iaitu dia pegang ujung kanan dia tu, dia pegang dengan tangan kanan dia ujung bawah sebelah kiri. Kemudian tangan kiri dia pula pegang ujung bawah kiri kanan. Maknanya tangan kanan pegang ujung kiri, bahagian bawah. Jadi ridak ni kan, bila dah atas bahu kita ni,
hak bawah. Tangan kanan bukan hak bawah kiri. Belakang tu, kau ikutlah. Maknanya hak penting di sini upah, pusing. Pada kalau kita kata sebelah ni ada corok, sebelah tu tak ada corok, tukar. Jadi hikmah dia, walaupun ini tidak disuruh oleh Nabi, tetapi alim ulama mengatakan bahawa kita pusing lidah ni sebagai pusing keadaan, tafa'ul dipanggil. Mudah-mudahan Allah SWT ubah keadaan kita ni, dia dalam keadaan kepayahan kepada keadaan senang, dalam keadaan kering montang ni dalam keadaan hujan, kemarau berhenti kemarau. Jadi ubah keadaan. Kemudian ada juga ulama dia faham benda ni sunat atau tidak. Benda ni sunat atau tidak. Jadi ulama kata bila Nabi SAW buat ketika dalam ibadat dia, ketika berdoa ni, maka ini dianggap sebagai sunat. Cuma faham dulu, sunat ni kepada imam saja ke ataupun kepada makmum. Maka buat lagu tu dah. Zahir daripada pendapat iaitu hanya imam saja. Orang yang tak payahlah. Itu berkenaan dengan membalikkan kain ridak selendang. Kemudian ini maknanya minta dengan Allah SWT supaya ubah keadaan itu daripada keadaan yang penat, keadaan yang susah kepada keadaan yang baik. Ini orang panggil tafa'ul. Tafa'ul ni mengharapkan yang baiklah dengan bentuk perbuatan. Dia tafa'ul ni banyak. Contoh macam apa tafa'ul ni, dengan nama lah, dengan nama. Kita letak nama anak kita tu dengan nama Muhammad. Jadi kita letak nama Muhammad yang berarti yang terpuji, dan itu nama Nabi SAW. Kita harap dengan letak nama ni dia jadi orang yang terpuji juga, dan dia tu menyerupai akhlak Nabi SAW. Itu bagi tafa'ul. Orang kita ada juga tafa'ul tapi tak betul. Dia ingat penyanyi ustaz, tak, penyanyi ke apa semua, dia pun nama penyanyi pelakon. Dia nak suruh anak dia jadi seperti itulah. Itu tafa'ul, tak ada pasal. Itu bukan tafa'ul. Begitu juga di kalangan seorang sahabat ni ada nama Amr bin Al-As. Dekat nak mati tu dia besar. Bila kamu hantar jenazah ke kubur, janganlah sesiapa mengiringi aku ni, janganlah mari mengiringi aku ni naihah, orang yang merata. Dan juga jangan ada api. Jangan dipasai api. Pak kalau kata gelap, gelap. Sebab api itu api neraka, api azab. Walaupun api atas dunia ni kita guna untuk menyalakan pelita, untuk kita masak, tapi dia tak safe. Dia tak safe. Orang mengiringi jenazah itu bawa api. Sebab itu dia nak sebagai tafa'ul, mengharapkan dia jauh daripada api. Kalau bawa api ni macam seolah-olah ke neraka. Jadi dia tak safe. Walaupun dia tu sahabat Nabi, tapi ada dia berpandangnya lagu itu. Itu bagi tafa'ul, mengharapkan bersempurna baik bagi ataupun dalam bahasa orang London ni optimis. Optimis. Macam setengah orang itu dia berpendapat, dia berjalan kata Nabi SAW Isra Mi'raj malam 27. Jadi dia ambil tarikh 27 sebagai permulaan untuk dia buat bangunan program. Dia kira tu malam Mi'raj. Jadi dari segi konsep ambil sempurna tu tak apa. Tak apa kita mengharapkan kebaikan hari-hari tertentu. Cuma tarikh tu tidak tepat, tidak sahih. Tarikh tu tidak sahih bahawa Nabi Isra Mi'raj pada malam tersebut. Kita
kita bincang banyak kali itu panggil tafakur. Begitu juga kadang-kadang dia masalah tafakur ni macam juga dengan tasya'um. Lawan dia tasya'um. Tasya'um ni anggap siap, anggap tak boleh. Macam ada orang Melayu kita ni hari Rabu tak boleh. Kalau nak start nego pun tak boleh, nak bawa, nak tipu anak hari Rabu elok. Nak motong kahir pun tak sih Rabu. Jadi anggap siap. Orang panggil tasya'um. Ni tak betul. Kalau kita tafakur tak apa, mengharapkan kebaikan. Kita mengharapkan kebaikan. Bukan semata-mata ke hari itu dah kita ambil sempurna. Katalah hari Senin, katalah hari Senin. Kita nak mula satu benda yang baik, kita nak apa? Dia pecah tanah ni, dah ada waktu start bangunan. Nak ambil sempurna hari Senin ataupun hari Jumaat. Itu panggil tafakur. Jadi masyarakat kita dan juga mana-mana masyarakat ni dia ada tasya'um. Tasya'um. Tasya'um ni ada menganggap siap. Tak boleh hari Rabu pun. Kalau jahiliah dulu dia menganggap bulan Syawal ni bulan yang tasya'um, bulan yang siap. Kalau nikah bulan tu tak aman, tak bahagia. Jadi nak lawan kepercayaan tersebut, maka Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Jadi itu maknanya nak ubah kepercayaan tersebut. Cuma dalam bab tafakur ni dia kena sempurna tu, biar sempurna oleh lah. Kalau kita kata takut jadi kepercayaan, mesti. Kalau tidak, tak boleh. Atau ada lagu tu. Macam contohlah kita kata kepercayaan atas benda-benda ni, kadang-kadang sehingga kita anggap dapat memberi manfaat pada kita, padahal tidak ada bukti, tak ada kaitan. Asbab musabab kan, contoh pakai cincin mata delima. Jadi kita ni kan murah rezeki, tak ada kaitan. Tapi kalau dia pakai cincin mata delima, naik suri, lawa, jago, itu lain sebab kita boleh nampak. Pakai cincin gapo pun dah. Kalau kena ada dua dia lawa atau gapo pun dah. Dia naik suri lah. Tapi kalau percaya bahawa mata cincin tertentu ni memberi khasiat, ada mempengaruhi rezeki kita murah ataupun tidak, itu benda yang kau. Jadi tafakur di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah SWT biar ubah keadaan daripada keadaan yang tidak ada hujan kepada ada hujan. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ni, babu rafil yadaini bidu'a fil istisqa. Ini bab mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam sembahyang istisqa, ketika doa minta hujan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtayhi. Riwayat daripada Anas bin Malik katanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya itu pada sesuatu daripada doanya kecuali pada ketika minta hujan. Sesungguhnya baginda mengangkat kedua tangannya itu sehingga kelihatan putih dua ketiak. Ini masalah angkat tangan ketika minta hujan. Ini pun ada beberapa perbahasan. Antara perbahasannya iaitu doa dengan angkat tangan. Doa dengan angkat tangan ni sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Sebab dalam hadis Tirmizi dan juga dalam hadis Abu Daud, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun.
Allah SWT Tuhan kamu ni dia sangat malu dan dia maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi, dia berasa malu kepada hamba-Nya itu idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah SWT malu untuk mengembalikan Allah SWT malu orang itu letak balik kedua tangannya itu dalam keadaan kosong, mana tanpa diperkenankan. Mana Allah SWT nak lah kalau kita doa akak tangan bersungguh-sungguh lah maksud dia. Minta dengan bersungguh ni, mana minta dengan akak tangan. Jadi Allah SWT Hayyun Karimun. Allah Ta'ala malu. Cuma malu Allah Ta'ala lagu mana? Mana malu buat layak dengan dia lah. Ataupun kita kata dengan hati pasti dapat, tak patut. Sebab apa? Allah SWT akan janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan perkenankan. Jadi tiba-tiba kawal dia sungguh akak buat angin ni kosong, tak dapat apa-apa. Jadi Allah SWT malu untuk membiarkan hamba dia tu tanda tangan kemudian tak dapat apa-apa. Jadi maknanya pasti orang itu akan dapat bila dia minta doa tu dengan akak tangan kepada Allah SWT. Cuma ulama bahas ni bukan semua perkara yang perlu kita bukan semua doa yang perlu kita akak tangan, tak perlu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maka pergi style juga baca lagi. Mana tak perlu akak tangan untuk doa-doa tertentu ni. Seperti apa? Doa naik kenderaan, doa kita nak pakai baju, cak baju pakai selipar, doa nak tidur bangun tidur tak payah. Doa nak makan pun tak payah. Cuma kalau doa tu mana doa banyak kita letak benda-benda kita nak minta dengan Allah SWT, maka boleh kita akan hanya. Kemudian di sini Nabi SAW berdoa ketika istisqa ni tinggi Nabi akan mana lain sikit. Jadi hadis ni ada ulama bahas berdasarkan banyak riwayat tu, dia bahas Nabi SAW ni hanya kat tangan ketika istisqa. Ada yang berpendapat lagu itu, setengah pula kata tidak. Kalau dalam istisqa ni akak tangan lebih. Ketika lain tu akak tangan juga dalam keadaan biasa, yakni sekadar bahu hadwa man kibai, sekadar setetai dengan bahu. Tapi pada ketika istisqa ni tinggi, nampak putih. Jadi apa nampak putih dia tu? Sebab Nabi pakai ridha. Kira-kiranya tak pakai jubah kan? Tak pakai jubah, pakai selimut gitu. Pakai selimut gitu je. Macam mana cara nak selimut tu kena belajar lah. Maksudnya tak bahu tu letak kanan lah, pusing. Dia akan tutup lah. Sebab syarat semaya ni tak pakai baju pun tak apa, asalkan tutup dua bahu. Kena tutup bahu. Jadi Nabi SAW doa tu dalam keadaan bersungguh, nampak putih dia. Ini syarat apa? Itu Nabi SAW tak simpan bulu dia. Sebab kalau ada, mestilah sahabat kata ikan. Lepas tu kalau kata putih tu mana putih ubah, itu tak nak apa. Sebab ketika Nabi SAW wafat tu sahabat bila ada berapa orang je. Rambut Nabi ni apa? Maknanya di sini Nabi SAW buat bulu dia. Adalah hadis Nabi cabut lah. Cabut. Udah cabut. Dan di sini juga ketika Nabi ni putih lah. Putih. Tidak macam setengah orang. Pipi putih. Tangan dia kalalah. Dia sebab guna fa'lah dalam ini. Setengah orang dia putih, pipi putih, panggil putih juga. Tapi tempat celah gelap. Biasanya bawa pelipatan di dia tu gelap. Tapi Nabi tidak. Cerahlah putih lah. Sebab
tempat kita di bahagian tu panggil bahagian pak. Pak tu detail. Nabi ni tidak kutip bahagian ketiak dia. Jadi dalam bab ni Nabi SAW doa ni akad tangan. Jadi akad tangan ni dalam setengah riwayat kata Nabi akad tangan tu doa tu kira-kira ada kata gini, ada kata macam gini. Ada kata minta tu dah dengan tangan Nabi ni, tapak tangan dia tu ke bawah, bagi atas ni ke langit. Maka ulama seperti Imam Nawawi kata dalam bab kita tolak bala, tolak musibah ni, tolak bala di sini, tolak bala apa ni, kemarau ni. Maknanya doa gini kan. Doa gini. Ada dengan kita supaya kita lah Allah marfa'anna al-bala wal wabah. Dia mula begini dah. Ataupun itu dia kata Allah marfa'anna al-bala wal wabah wal munkar wal fawahish wal salasil. Itu pusing. Jadi pusing tu kira-kira tafakul juga. Kita kena faham. Kita kena faham. Untuk ada kita tiba pusing, kita pun pusing, kita tahu ke apa. Atau kalau orang tak pusing, kita marah pun. Kita tak tahu sebab apa. Jadi maksud dia, kalau doa tu minta tolak daripada bala, maka kita pun pusinglah kalau tak sih. Tak sih. Ataupun dengan erti berubah. Maknanya dalam keadaan kemarau, bala, ubah kepada turun hujan. Dalam keadaan bala, minta turun rahmat, minta turun kebaikan. Setengah ulama kata doa tu sebenarnya Nabi SAW akad panggil ke langit je. Bukan kata dia pusing gini tu. Cuma oleh kerana tinggi sangat Nabi akad ni, jadi nampak macam Nabi SAW ni bila sahabat kata Nabi mengisyaratkan tapak tangan dia ke langit. Jadi seolah-olah gini lah tu kita. Jadi setengah faham gini. Setengah faham gini. Buat tinggi kan? Jadi ada faham gini. Setengah tu kata gini maksud dia. Jadi kedua-dua ni tetap sebagai tapak belakang ni, zuhur ni menghadap ke langit. Kalau kata gini menghadap ke langit, gini pun menghadap ke langit juga. Jadi bila begitu ada lah, maknanya pusing tangan. Dia faham pusing gini. Waktu faham Nabi akad tinggi gini sebenarnya. Jadi isyarat hak ni, maknanya hak kita boleh faham di sini. Sama ada orang tu doa tinggi, muka dia tu tak dengan tapak tangan ataupun laki tapak tangan. Itu dua-dua ada pendapat ulama. Tetapi punca berbeza tu sebab Nabi akad tinggi sangat. Jadi Nabi akad tinggi sangat sehingga ada faham mungkin pusing gitu. Ada faham tetap sebab biasa cuma dah tinggi sangat tu. Jadi orang kata isyarat ke langit tu pun ni. Tapi hendaknya masuk di sini, penting sekali bersungguh-sungguh minta tu. Minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala tinggi akad. Nak betapa kami semua ni nak pada hujan. Dia nak kata begitu dia. Begitu ada malam tak tahu nanti dia kata apa dan kata. Jadi kita pun tak gitu lagi. Ribu yang ni. Kalau doa tu maknanya kena sungguh lah sikit. Istisqa lagi tinggi. Itu maksud dia. Kemudian hadis berikut. Bab du'a fil istisqa. Ini bab doa ketika istisqa. Hadis Anas bin Malik qala asabatin nasa sanatun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah menimpa kemarau, pernah orang ramai ini ditimpa dengan kemarau. Pernah kemarau menimpa orang ramai ini di zaman Nabi SAW. Bainan Nabi SAW yakhtubu fi yaumi Jum'ah. Tengah Nabi SAW berkhutbah
pada hari Jumaat ni qama Arabiyyun, ada seorang Badui mari berkata, faqala ya Rasulullah halakal mal, harta benda telah binasa. Maksud harta benda telah binasa ni mana mati dah. Binatang-binatang ternakan. Jadi orang Arab dulu dia kata kambing ke, unta ke, biri ke, dia kata mal, harta. Cuma dia panggil harta tu al-malun natiq. Harta boleh kecek. Harta boleh kecek. Kalau mah perak ni dia panggil al-malus samit. Harta hidup dia. Dia boleh kecek ke mana? Kambing dia tebet lah. Jadi dia bersuara tu dia panggil al-malun natiq. Mana dia tebet, dia bunyi. Dia susu lah. Mana api mati ataupun api kurus, tak beranak, tak mengeluarkan susu. Waja'al iyal, anak-anak kelaparan. Mana habis lah. Buah-buah stok makan dia pun habis. Susu kambing pun tak boleh nak berbuah dah. Kelaparan lah. Fadullah lana, berdoalah kepada Allah untuk kita ni. Farafa yadaihi. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Jadi di sini kita boleh nampak ni ketika semaya Jumaat ni. Ketika semaya Jumaat. Setengah ulama kata ini seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata untuk istisqa ni tidak perlu semaya pun tak apa. Dalil dia ni sebab hari ni tak ada semaya yang khusus melainkan semaya hari Jumaat, semaya Jumaat dia khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Nabi doa pada ketika tu. Jadi yang penting kata mazhab Hanafi minta doa. Tidak khusus dengan semaya tertentu. Cuma orang yang kata no, ni mana yang ada dua keadaan lah. Sama ada kita nak berkhutbah secara suku, semaya suku, yang ini tidak pada hari Jumaat. Kalau betul Jumaat, buat Jumaat. Muka ramai-ramai ada ni. Tak. Jadi pada waktu itulah khutbah tu kena ejarlah sikit. Tekan kepada minta ampun daripada Allah SWT. Kemudian doa dengan panjang sikit, minta hujan, gelap. Jadi semaya istisqa ni sama ada kita boleh gabungkan dengan kita buat atas semaya hari Jumaat ataupun semaya subuh. Kalau nak nanti hari Jumaat lambat. Tak. Kata kita nak semaya hari Senin, nanti Jumaat lambat. Pas lalu. Lepas tu kalau kata nak berimpun pagi Jumaat. Ada yang berkata, oh lah, pakai Jumaat lalu, tambah lagi. Kita boleh pakai hari Jumaat. Cuma bila semaya Jumaat tu, janganlah pula niat. Saja aku semaya Jumaat dan semaya istisqa gabung. Kalau tak boleh. Tak boleh gabung. Nak ada salah faham. Salah faham. Kita kata kita nak minta hujan ni. Jadi ada faham semaya Jumaat itulah semaya minta hujan sekali dua kali pun niat. Tak boleh. Sebab tu dua jenis semaya yang berbeza-beza. Satu fardu, satu sunnah. Farafa yadaihi, maka Nabi pun mengangkatlah kedua tangannya itu. Wa ma nara fis sama'i qaza'an. Kita tak nampak tu di langit ni ada awan setopok tak ada. Tak ada pada ketika itu. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang Tuhan yang nyawaku di tangannya, ma wada'aha hatta sara sahabu amsal al-jibal. Maknanya sebaik saja Nabi SAW ataupun tak ada, belum sempat Nabi SAW letak kedua tangannya itu, maka marilah berkumpul berarah awan itu seperti bukit besar. Semalam yanzil al-minbari hatta ra'aitul matar yatahaddamu ala lihyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak ada Nabi turun daripada mimbar dia, air hujan ni mula menitis kena jarum Nabi. Mana tak ada turun daripada mimbar lagi.
Maka ini menunjukkan kepada kita doa Nabi ini cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Famudirna yaumana zalika. Hari itu juga hujan kita. Kita mengalami hujan pada hari tersebut. Wa minal ghad, keesokan hari. Hari Sabtu. Wa ba'dal ghadi, hari Ahad. Walladhi yali, hari Isnin. Hatta Jum'atul ukhra, hatta Jum'atul ukhra, sehingga pada Jumaat sekali lagi. Mana seminggu. Seminggu hujan. Dalam riwayat kata seminggu itulah kita tak tulis matahari. Hujan. Faqama zalika al-a'rabiyyu aw qala ghayruhu. Kata Anas, Badui itu mari, ataupun ada Badui lain kata mari. Faqala ya Rasulullah, tahaddamal bina, wutu habis bangunnya. Rumah-rumah wutu. Rumah-rumah wak yang batas selalu mana? Yang tanah. Wutu, muka hujan seminggu. Wa ghariqal mal, habis tergelar kambing belakang ni, lemah. Banjirlah. Fadullah lana, berdoalah kepada Allah untuk kita ni. Farafa'a yadayhi faqala Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, mula-mula tu Nabi minta turun hujan. Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami. Dan apabila Allah Ta'ala timur doa Nabi ni, hujan seminggu. Bila hujan tak berhenti-henti ni, hari Jumaat tu marilah orang Badui dia pada Nabi ambil mati, ambil butuh rumah ni. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma hawalina wa la alaina. Ya Allah, biarlah hujan tu menimpa sekitar kami. Sekitar kami. Wa la alaina, jangan pula menimpa atas kami. Kalau kita umur diri ni, ni hujan lebat tu kita nak juga, tapi janganlah timpa atas bumbung kita. Dia kecil-kecil biasa-biasa. Kita atur diri. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, biarlah hujan tu menimpa sekeliling kita, jangan timpa pada kami. Dalam riwayat lain dikatakan Allahumma alal akam. Ya Allah, biarlah hujan tu turun di apa? Di bukit-bukit, di lembah-lembah, di sungai-sungai. Mana biar penuh kawasan tu lah, kawasan kolek, tasik ke, lembah oasis ke, jangan turun di kampung kita. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahab illa infarajat wa saratil madinatu misal jawbah. Jadi Nabi SAW sebaik saja Nabi isyarat tangan dia ni ke arah awan. Maknanya Nabi doa lah. Mana dalam keadaan doa tu dengan akak tangan isyarat kepada awan ni. Pada waktu tu juga awan tadi dia pun berselera. Maknanya awan yang bertumpah apa semua tu dah, dia gelap apa semua tu, maka awan tu beredar. Gitu. Gitu. Ya. Infaraja. Mana dia pun beredar, terbuka. Wasaratil Madinah misla Jaubah. Jadi Madinah ni menjadi seperti Jaubah. Jaubah ni kita nak ayat bahasa Melayu kita pun tak pandai. Jaubah ni ginilah. Dia apa? Macam lumbai lah, lumbai yang bulat. Jadi awan pada ketika tu ada lagi di langit tu. Tapi hak bahagian Madinah ni tak ada awan. Sehingga kalau orang tu tengok ke langit, dia akan tengok awan ni berada di tepi Madinah, sekeliling Madinah. Di kawasan Madinah ni tak ada. Maknanya putih lah, putih. Putih molek, keliling Madinah tu gelap. Pada bila Nabi SAW doa minta hujan tu hawalina, sekitar kami, tidak kata menimpa kami, maka awan tu beredar ke tepi, sehingga nampak dengan jelas bahawa Madinah ni putih langit dia, orang lain tu gelap. Jadi itu yang dikatakan sebagai Madinah tu misla Jaubah.
Wasalal wadi qanatu syahra, dan mengalirlah mengalir lembah yang dipanggil sebagai qanah. Qanah ni mana di Madinah tu dia ada lembah, pada dalam tempoh sebulan tak kering air, yang mengalir di kawasan qanah itu, nama wadi. Walam yaji ahadun min nahiyatin illa haddasa bil jawd. Maka terkeceklah mana-mana mari dah daripada ujung Madinah tu, dia akan kata tempat hujan. Orang mana dulu luar pada Madinah tu, bila dia masuk ke Madinah, dia kata tempat hujan dia. Madinah tak ada hujan. Maknanya kita tengok di sini, perlu kita kepada hujan. Jadi mintalah doa ya Allah SWT, Allah SWT tu ke hujan. Cuma bila mana hujan tu mari lebat dah. Kita tengok di sini Nabi SAW tidak kata minta berhenti hujan. Nabi minta supaya hujan ni dipindahkan ke tempat lain. Itu. Manakala kita kata kita banjir lah pak kita. Ya Allah berhenti hujan. Kita kena tukar. Ya Allah, pindahkanlah hujan itu ke tempat yang kering. Sebab hujan ni dia ikut arahan Allah SWT. Awal ni ikut arahan Allah SWT. Yang mana hujan ni mungkin tak molek pada kita, tetapi molek untuk orang lain. Ataupun kadang-kadang kita merasakan banyak dah hujan tempat kita ni, kawasan kita ni. Tapi tepi kita tu dia nak hujan. Jadi kalau kita minta berhenti hujan, dalam keadaan dia mahu nak hujan, tak comel juga. Maka di sini dalam bab ni, sebaiknya janganlah seseorang itu minta supaya hujan tu diangkat secara mutlak. Jangan. Sebab kemungkinan dia perlukan lagi hujan tu. Cuma dia minta hujan dengan cara tidak memudaratkan dia. Macam kita kata tadi lah, Allah mahawalina, hujan di sekitar kami, la alaina, bukan menimpa kami. Begitu juga kita tengok di sini, bila Allah SWT telah memberi nikmat, yakni di sini nikmat hujan, maka tidak sepatutnya kita marahlah. Apa ni Allah hujan lepas tu, kita nak sikit-sikit je. Tak boleh. Tak boleh kita macam protes lah. Sedangkan hujan, kata hujan ni kita sampai daripada Allah SWT. Dan hujan ni secara asalnya nikmat, rahmat. Terutama kepada tempat yang tak pernah hujan. Kadang-kadang sebuah negeri tu hujan 2 kali setahun je. Kalau kita ni memang lah mewah hujan tempat lain. Jadi pada ketika itu kita tidak sepatutnya menzahirkan rasa tidak suka dengan hujan ni. Sebab apa? Sebab hujan itu adalah nikmat Allah SWT. Cuma dia minta dengan Allah SWT supaya hujan yang mana ada mudarat pada dia ni minta diangkat, dialih itu sahaja. Jadi begitu juga macam-macam pelbagai bentuk bala yang menimpa kita, janganlah kita marah. Cuma kita minta dihindarkan bala ataupun dipalingkan daripada kita. Kemudian ada 2 lagi hadis dalam bab ni. InsyaAllah kita sambung kita. Cakap saja. Aku lihat hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.